Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. As'alullah subhanahu wa ta'ala maghfiratahu wa sitrah. Wa usalli wa usallim ala habibina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya 'inda hati ilaih. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan kasih sayang, taufik dan hidayahnya, maka pada pagi ini tenang, mendung, suasananya redup, maka kita sekali lagi dapat berkumpul di sini atas satu tujuan, iaitulah menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita perolehi pada pagi ini dapat kita perkemaskan, dapat kita mantapkan amal ibadah kita supaya lebih sahih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentadbir sekalian alam ini dengan kekuasaannya, dengan nikmat yang dilimpahkan kepada kita, maka tak dapat tidak sewajarnya bagi kita menzahirkan rasa syukur kita itu dengan kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sedaya mungkin, dan kita meninggalkan segala larangan-larangannya dengan seluruh ketaatan dan juga kekuatan diri kita, supaya kita dapat menjadi salah seorang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masa yang sama, jangan kita pernah untuk meninggalkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambahkan lagi kebesaran dan juga keagungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala tambahkan lagi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keagungan dan juga kemuliaan, bukanlah berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu insan yang memiliki kekurangan. Tetapi kita mengucap selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita kasih, sebagai tanda kita sayang kepada baginda, sebagai tanda kita memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan sebab
pengutusan baginda, maka pada hari ini kita masih lagi kekal dalam keadaan iman. Kita masih lagi kekal sebagai seorang Muslim yang dapat kita beramal dengan ajaran-ajaran yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebabkan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini kita mendapat kemuliaan sebagai seorang Islam. Kita mendapat merasai kenikmatan hidup sebagai seorang Muslim yang dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, mengikut ajaran-ajaran yang telah disampaikan. Dan dengan sebab Islamnya kita, maka menjadikan segala amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tidak berada sebagai seorang Muslim, maka segala amal ibadah yang kita laksanakan tidak akan diterima. Bagi contoh, orang kafir, orang yang tidak Islam, dia nak berpuasa, maka dia boleh tahan makan dan minum saja, walaupun dia tahan daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi puasa dia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu perbezaan di antara orang Islam dan juga bukan Islam. Sebab itulah, sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini kita merasai nikmat itu. Jadi bila kita ucap selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah semata-mata Nabi mengambil manfaat daripada ucapan selawat dan salam kita tu, tetapi hakikatnya ia kembali kepada diri kita juga. Karena bila kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu lafaz selawat, maka Allah dan para malaikat akan berselawat dan mengucap salam kepada kita dengan 10 kali ganda. Itu hakikatnya kitalah yang beroleh manfaat, kitalah yang beroleh kebaikan disebabkan ucapan selawat dan salam yang kita lafazkan, yang kita ucapkan dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa kasih dan juga rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi pada minggu ini kita masih lagi dapat bertemu untuk menyambung bicara kita, perkongsian kita menggunakan buku Indahnya Hidup Bersyariat. InsyaAllah kita sambung pada tajuk yang ke-6. Pada bulan lepas kita berhenti pada tajuk yang ke-5, iaitulah kasih kepada harta. Bagaimana sifat kasih kepada harta ini merupakan salah satu daripada sifat kecelaan yang tak patut kita biarkan ia berada dalam hati kita, kerana ia akan menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita alpa dengan keadaan orang di sekeliling kita. Jadi tidaklah salah untuk kita memiliki harta, banyak mana pun tidak salah, tetapi apa yang perlu kita buat ialah kita menguruskan, kita menggunakan kelebihan harta yang dilimpahkan kepada kita itu untuk kita lebih mengingati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita lebih memanfaatkan orang di sekeliling kita, melaksanakan tanggungjawab kita kepada masyarakat dengan membantu mereka dengan kelebihan harta yang kita miliki. Adapun apabila kita meletakkan segala kemewahan hidup yang kita miliki itu dalam hati, kita genggam, kita tak share dengan orang, kita tak bagi dekat orang, kita tak memberikan hak yang sepatutnya kita lepaskan daripada sebahagian pemberian itu, maka menyebabkan kita telah diresapi oleh satu sifat kecelaan, iaitu kasih kepada harta. Na'udzubillah.
Jadi pada minggu ini kita akan sambung tajuk yang keenam, iaitu takabur. Satu lagi, sifat kecelaan dan juga kemaksiatan yang bersembunyi di dalam hati manusia. Dia tak dizahirkan. Sifat takabur ni dia bukan satu yang nampak dari segi zahir pandangan manusia tu. Orang tengok kaki kita orang tahu kata kita ni, oh ni takabur ni. Tak. Dia adalah sifat yang tersembunyi, kemaksiatan yang tersembunyi, sifat kecelaan yang ada dalam hati, disebabkan seseorang tu rasa lebih, dia rasa dia lebih sempurna daripada orang lain, disebabkan beberapa perkara lah. Bila rasa lebih daripada orang lain, dia akan pandang orang lain dengan pandangan yang hina. Tengok orang lain tengok dengan pandangan hina, rasa orang lain tu rendah daripada dia. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza qila lahu taqillah akhazathu al'izzatu bil its fahasbuhu jahannam. Maksudnya apabila dikatakan padanya takutilah Allah, ia lalu dipengaruhi oleh kemegahan, yakni takabur, yang membawanya kepada dosa, cukuplah neraka jahanam sebagai balasan. Bila ajak kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diresapi oleh sifat takabur. Jadi dengan adanya sifat takabur dalam diri dia, maka tempat yang paling sesuai, tempat yang selayaknya bagi orang yang memiliki sifat takabur ini ialah neraka jahanam. Sebab itulah sifat rasa tinggi diri ni, suka menganggap diri dia tu lebih daripada orang lain, lebih mulia daripada orang lain, lebih pandai daripada orang lain, maka di sinilah keangkuhan akan terserlah, bongkak tu akan terzahir. Maka kita kena sedar bahawa sifat ini boleh jadi lekat ataupun berada dalam diri kita. Cuma kita tak tahu separah mana sifat takabur tu dah bersarang. Sungguh pun kita tak zahirkan secara jelas, disebabkan sifat takabur tu ada juga, cumanya tak merebak parah lagi. Ini pentingnya untuk kita tahu, supaya kita nak buang, nak kikih buang, kita nak kutip buang. Jangan biar ada beranak pinak dalam hati kita, sehingga satu masa nanti dia akan terzahir. Masa itu kita akan mula merendahkan orang, tengok orang dengan pandangan yang hina, disebabkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Sebab tu dia kata, banyak sebab yang boleh bawa pada seseorang tu sifat takabur ataupun menyombongkan diri ni. Di antara sebabnya disebabkan nasab keturunan. Disebabkan keturunan dia tu hebat daripada orang lain, lahir dari keturunan orang ada-adaan ataupun orang kenamaan, lahir dari kalangan para bangsawan, anak datuk, anak tan sri, maka dengan sebab keturunan dia tu keturunan bangsawan, maka mulalah dia melihat orang lain lebih rendah tarafnya daripada diri dia. Bila dah dia tu hebat, anak orang hebat, maka boleh buat satu-satu perkara tu nak menonjolkan diri dia lah. Kita ni nak kena ke belakang sedia, nak bagi laluan kat depan dulu. Datuk nak lalu, Tan Sri nak lalu, kan? Dia pun langkah dengan penuh kesombongan. Hakikatnya kita ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sama saja kedudukan. Tapi disebabkan nasab dan keturunan mereka itu dari kalangan orang yang hebat-hebat, orang yang ada nama, maka lebih mudah menghinggapi hati mereka itu dengan sifat takabur. Rasa sombong diri itu lebih mudah kena orang macam ni. Jarang ada orang yang
keturunan bawahan macam kita ni nak sombong. Kalau sombong juga, rasa tak patut sangat. Kan? Tu. Tapi orang yang dengan nasab keturunan yang hebat ni, dia mudah sikit kena sifat takabur ni. Sebab dia boleh lebih daripada orang lain. Ataupun disebabkan kuasa pemerintahan. Kita boleh tengoklah zaman kita ni. Baru jadi YB tu pun kita yang undi. Kan? Kita yang angkat dia boleh jadi YB. Dia mula persoalan. Nanti siapa YB? Hang YB ke aku YB? Tu. Tanya lagu tu pun kita dah kan baru jadi YB. Esok ni mengundi pula kalah. Hang pun jadi macam kami lah juga. Tu. Disebabkan kuasa pemerintahan. Lupa orang bawah. Bila dah naik atas, kita angkat dia naik atas, dia lupa kita di bawah ni. Lepas hidup senang lenang, dia sombong dengan kita. Kan? Orang kena banjir, dia main naik bot, lambai tangan saja. Bukan nak suruh main lambai tangan. Orang perlukan bantuan. Nak jumpa orang yang bila berada di tampuk pemerintahan, kuasa pemerintahan, yang merendah diri ni, susah. Bukan tak ada, susah. Kerana tak ikut contoh yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasul akhir zaman, utusan Allah, bukan utusan manusia, diangkat oleh Allah, bukan diangkat oleh manusia. Itu pun Nabi turun korek parik masa perang Khandaq. Berdebu badan. Kalau sahabat lapak, Nabi 2 kali lapak. Kita ada orang yang memiliki kuasa pemerintahan dalam negara kita yang kebulu, yang lapak, yang makan nasi dengan ikan tambahan kiat, yang makan nasi dengan kicap dan minyak ikan goreng saja. Ada? Mana ada? Depa kenyang sampai makan. Tengoklah dalam drama TV pun, orang kaya-kaya ni makan guna kan. Penuh meja hidangan, suap satu mulut, dua mulut, secancar dua cancar, tinggal. Tu. Disebabkan kuasa pemerintahan, maka takabur. Pandang orang lain dengan pandangan yang hina. Tak tengok dah kita ni. Bila duduk di atas, nak jumpa mereka pun jadi payah. Nak kena buat temu janji. Kena tunggu. Silat-silat tak boleh jumpa. Itu lah. Tapi Nabi SAW, orang Arab Badui main jumpa, langkah main lagu tu. Nabi tak marah dah. Kan? Walaupun sahabat-sahabat marah. Tu. Contoh yang telah ditinggal oleh Nabi SAW, tapi tidak diambil oleh mereka yang mempunyai kuasa pemerintahan. Baru bagi sikit, bukan kekuasaan mutlak pun, bermusim. Nak tahan pemerintahan kuasa dah tu, sampai kena ikut semua apa yang orang nak, membelakangkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, sampai terang tu. Dan orang pun hormat dan muliakan dia pun disebabkan kuasa pemerintahan yang dia ada. Kalau dia duduk macam kita ni, tak ada siapa peduli kan? Kita pun buat tak tahu kan. Tapi dah dia main tu iring dengan polis bagai, kita bayar rotek juga pun kena duduk tepi juga. Walaupun traffic light belah kita tu lampu hijau, kita kena berhenti juga. Kita bayar rotek, duit kita sendiri. Bukan ada elang apa, mereka ada elang macam-macam. Gaji lagi. Tu. Sebab itulah payah nak kena takbur ni pada orang bawahan macam kita. Tapi orang yang memiliki kuasa pemerintahan, dia mudah sangat kena penyakit ni, penyakit hati ni. Kita bimbang. Allah Ta'ala uji kita dengan memiliki kuasa pemerintahan, maka menyebabkan kita jadi lalai dengan kuasa tersebut, kita sombong dengan orang. Sedangkan sebelum ni kita
okey je, elok je duduk dengan orang kampung boleh sembang. Tapi disebabkan sedikit kuasa yang Allah Ta'ala bagi, maka kita lupa. Kita lupa pada orang yang lebih bawah. Kita lupa ada lagi kekuasaan yang lebih mutlak daripada kekuasaan yang kita dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kuasa pemerintahan yang manusia miliki ni hanya pinjaman, tak mutlak. Kalau kita tengok Nabi Sulaiman, dia Nabi lagi Rasul, dan juga dia memiliki kuasa pemerintahan. Memerintah dunia, bukan takat dunia manusia dan jin saja. Sampai ke angin diperintah oleh dia. Sampai kepada binatang-binatang Nabi Sulaiman dapat perintah. Kita baru dapat perintah manusia. Dengan binatang kalah. Kan? Dengan binatang kalah kita ni. Hebat mana kita pun dengan binatang kita kalah. Tak percaya boleh tengoklah. Perdana Menteri ke, menteri-menteri ke, orang-orang kenamaan ke, kalau lalu kat jalan, kita kena berhenti. Polis kad kan. Tapi kalau lembu lintas, lembu kena berhenti ke, menteri kena berhenti. Allah dah bagi kita fikir. Kan? Kita ni hebat terang mana pun dengan binatang yang tidak berakal tu, kita kalah lagi. Hebat macam mana kita pun berhenti juga. Lembu jalan dulu. Lembu pusing tengok, sengih kat kita. Tu. Tadi hebat sangat, sekat orang jangan jalan, kami nak pergi dulu. Lembu kata tunggu saat aku lintas. Berhenti habis semua. Yang kata menteri, yang di Pertuan Agong pun kena berhenti juga. Di situlah letaknya tahap kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa-apa nilai pun. Cuma semuanya adalah pinjaman semata-mata. Ada orang disebabkan kecantikan dia, lawa lebih pada orang lain. Tengok orang lain hak udur sikit pada dia, sombong dah, jijik dah dengan orang lain. Sedangkan rupa parah ni bukannya tahan lama pun. Sebab itu kita lihat di kalangan manusia, apabila Allah Ta'ala beri kecantikan dia, orang puji cantik dia tu, maka menyebabkan dia semakin dibuai dengan kecantikan tersebut. Bila orang puji, maka dia nak jaga. Bila dia nak jaga, dia tak boleh terima hakikat bahawa kecantikan ini akan sampai masa dia akan hilang. Disebabkan tuanya kita. Tapi dia takut hilang orang puji, maka dia sanggup buat perkara yang bertentangan, yang melanggar batasan syarak. Buatlah rawatan-rawatan yang mengubah ciptaan asal yang Allah Ta'ala ciptakan dia. Rupa parah dia asal tu dia ubah, hingga benda yang langgar hukum pun dia buat juga. Sebab nak jaga kecantikan dia. Maka dengan sebab dia cantik, orang puji dia, itu dia seronok. Bila dia seronok, maka akhirnya dia pun rasa besar diri daripada orang lain yang lebih huduh daripada dia. Tu. Banyak yang berlaku. Jadi nak menzahirkan kecantikan tu macam mana? Dengan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dedah aurat. Susuk tubuh yang sepatutnya disembunyikan, ditutup, didedahkan kepada orang supaya ramai orang puji dia. Umur sekian-sekian dah ni, 50 lebih dah, tapi macam 30-an, macam 20-an. Seronok dia pun. Kan? Payah ni lagu ni. Disebabkan kekayaan juga menyebabkan seseorang itu sombong. Buat pagar sampai jiran sebelah rumah, nak masuk rumah dia tak boleh. Pindah lagu tu ke jiran. Nak lalu rumah jiran belakang rumah dia tu, kena lalu kot tepi rumah dia. Ada laluan. Dah kaya, tu tanah dia, buat pagar, tutup laluan jiran. Jiran kena keluar ke bumbung rumah. Berlaku dalam dunia kita ni. Bukan di sinilah. Ini contoh yang berlaku dalam masyarakat dunia hari ini. Buat pagar. Memang tanah dia, memang kekayaan dia, tapi laluan tu laluan umum. Ada lagi rumah orang di belakang sana kan. Tak payahlah buat pagar sampai masuk jalan yang diperuntukkan tu, walaupun tanah dia.
Macam kita duduk kampung ni kan, nak lalu tanah jiran-jiran. Sebagaimana kita perlukan orang, dengan sebab kaya kita tu pun bukan kita usaha sendiri, dengan sebab orang tolong kita. Kekayaan yang kita miliki tu dengan sebab kita perlukan kepada orang. Kalau kita berniaga, kita perlukan kepada orang beli, baru kita nak boleh dapat keuntungan. Daripada keuntungan itu kita merasai kekayaan. Jadi kekayaan yang kita nikmati itu disebabkan kita berhajat kepada orang. Jadi tak kaya lagi lah. Kalau betul-betul kaya ni tak berhajat kepada orang. Terkaya, Allah SWT tak berhajat kepada manusia. Kita semua pakat jadi ahli maksiat. Ada mengurangkan ketuhanan Allah SWT? Ada. Semua kita pakat taat. Semua yang Allah Ta'ala ciptakan manusia, jin ni pakat taat kepada Allah SWT. Adakah akan menaikkan martabat ketuhanan Allah? Tidak juga. Sebab Allah tidak berhajat kepada makhluk. Adapun kaya manusia ni dia berhajat kepada orang lain. Berhajat kepada orang tolong dia, orang tolong beli perniagaan dia, orang tolong bantu sokongan join syarikat dengan dia dan sebagainya. Maka dia memperoleh kekayaan. Dengan disebabkan kekayaan dia peroleh itu, dia lupa kepada hakikat yang sebenar, maka menyebabkan dia takabur kepada manusia. Ini kita bimbang. Sifat-sifat ini akan menjangkiti kita dan menyebabkan kita berada hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ayat tadilah. Kepada orang yang takabur ni, tempat yang paling layak, yang paling sesuai dengan dia ialah neraka Jahannam. Nak buat apa? Hebat sangat masa hidup kat dunia tu dengan orang. Tinggi sangat kita ni di hadapan orang. Tengok orang lain hina belaka, tengok orang lain rendah belaka. Tapi di akhirat esok barulah kita tahu kedudukan kita yang sebenar. Ada juga di kalangan kita yang disebabkan kelebihan ilmu menyebabkan dia takabur. Semua orang dia nak kritik, semua orang dia nak pangkah. Macam dia seorang sajalah yang bijak dalam bab keilmuan di dunia ni. Ini juga berlaku. Pantang ustaz-ustaz ngajak silap sikit, dia pun buat video balas balik. Ini berlaku. Akhir zaman ni macam tu. Dia puluh nak komplain orang sampai dia sendiri pun tersalah. Betul kan? Kita takut. Kita takutlah ni nak rakam ni kan. Silap cakap sikit, orang ambil video kita kerak sikit, komplain pula ni apa ajak ni. Kan? Tak betul, tak kena apa semua kan. Celaru habis. Tu. Nampak? Ada ilmu pun boleh jadi takabur juga. Oi, seronok duduk depan orang kan. Semua hak depan kita ni tak kerti belakang, kita duduk depan ni pandai pada orang lain. Tak. Dia buat rasa lagu tu. Ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni sikit sangat. Sikit sangat. Kalau kita nak bandingkan dengan para ulama terdahulu, maka kita ni hanya tempias ilmu saja. Tu pun tak tahulah. Berasa pun tak kalau tempias ni, kalau halus sangat. Kalau para ulama tu titisan hujan, kita hak jauh-jauh ni tempias saja. Panah, panah. Duduk belah sana sikit. Tarik. Ubah-ubah. Duduk belah tu duduk. Belakang tu tepi sebelah sana. Baik. Ingat, dengan kelebihan ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan sikit daripada ilmu Allah itu, Allah Ta'ala bagi dekat dia boleh reti lebih daripada orang lain, maka menyebabkan dia sombong, dia takabur dengan orang lain, merasakan ilmu orang lain itu lebih rendah daripada dia, dan apa yang orang lain sampaikan itu semuanya kepalsuan, tak benar belaka. Hak dia sampai saja benar. Hak orang lain buat tu bukan sunnah, hak dia buat tu sajalah semata-mata sunnah yang diakui oleh Rasulullah SAW. Tu. Ini juga kita bimbang sekiranya kita diuji dengan lebihnya ilmu. Kita takut diresapi oleh rasa takabur ni. Bila nak rasa lebih pada orang lain, semua benda dia nak kritik. Semua benda dia nak
nak komplain. Tu. Baik, ada juga orang yang takabur disebabkan pengikut, orang sokong dia ramai. Apa yang dia buat semua dipersetujui oleh orang yang sokong dia. Ini juga menjangkiti masyarakat kita akhir zaman ni. Sanggup buat apa saja untuk dapat pengikut yang ramai. Kita boleh tengok lah, nanti tak tahulah muslimat ni duk berakhir dengan telefon tak? Ada TikTok tak? Ya, ada Instagram tak? Ni semua ni generasi muda lah ni. Bukan kita lah kan. Para muslimat, ibu-ibu ni jarang nak cara benda-benda macam tu. Tapi perhati tengok anak-anak kita. Anak-anak teruna kita, anak-anak dara kita ni. Dalam telefon ni dia media sosial ni macam-macam. Instagram lah, Twitter lah, TikTok lah. Dia sanggup menari depan TikTok sebab nak orang like banyak orang. Tak tahu macam-macam istilah saya pun tak erti. Tak ada agak benda tu kita pun. Kita takat WhatsApp dengan Facebook lah. Tu pun nak guna habuan. Kita nak panggil apa? Nak cari dana untuk sekolah. Kena ada lah benda-benda tu. Orang nak hubungi kita. Tapi demi meraih pengikut yang ramai, akhir zaman ni macam-macam orang sanggup buat. Bila dia pengikut ramai, berjuta-juta orang ikut, tak bangga lagi, tak sombong lagi. Jadi dia buat apa saja. Bila orang tegur, kata apa yang dia buat tu menyalahi norma sebagai seorang manusia yang patut ada rasa malu, dia tak heran kat orang dah. Demi pengikut yang ramai, dia tak peduli teguran-teguran orang. Daripada pakai bertudung elok, sanggup buka tudung. Sampai tahap nak menyusu anak pun make video juga. Apa jenis manusia ni. Tapi tak payah. Tak payah, tidak berupaya. Nampak lagu mana? Orang ramai duk sokong. Kan? Jadi teguran-teguran orang tu dikesampingkan macam tu saja. Dia tak peduli dah. Sebab nak jaga, nak kekalkan sokongan orang buat benda-benda yang memalukan. Na'udzubillah. Ini kita duk abang ni benda duk ada dalam masyarakat kita ni. Dulu kita orang Melayu Islam ni sifat malu dia tu tinggi. Sifat malu dia tu tinggi. Tapi akhir zaman ni dah dicabut dah rasa malu di kalangan kita ni. Sebab tu dia sanggup buat benda yang macam-macam, menjatuhkan maruah pun tak apa juga. Janji pengikut ramai. Bila pengikut ramai, mula sombong dengan orang. Tanda sombong apa dah? Tak boleh terima dah teguran orang. Hamailah ustazah mana pun yang tegur, dia tak peduli. Dia tak heran. Panggillah ustaz mana pun tegur, dia tak heran juga. Sebab pengikut dia ramai. Bukannya yang ikut ramai tu nak bantu di akhirat esok pun. Kalau nak bantu tak apa. Adakah pengikut yang ramai tu menyebabkan kita boleh masuk syurga? Kalau boleh, alhamdulillah lah. Tapi tengoklah kerja buat kita apa dia. Yang orang sokong kita tu sokong lagu mana? Baik. Ada juga orang yang dilanda kesombongan ataupun takbur disebabkan amal ibadah dia. Haru juga buat amal ibadah pun boleh sombong lagi. Dia jadi sombong. Baca Quran lebih daripada orang lain. Zikir lebih daripada orang lain. Boleh jadi juga. Bukan kata banding dengan orang lain. Hak duduk serumah laki bini pun boleh jadi sombong dengan baca Quran banyak. Tanya abang macam banyak lah ni. Kan? Dua lai orang sejuzuk dah. Tak ada zuhur lagi sejuzuk lah. Tu. Banyak. Takut dengan sebab ibadah lebih sikit. Kan? Kita ni tahap iman ni ada turun ada naik. Naik banyaklah ibadah kita. Time turun jadi kurang lah ibadah tu. Tapi ada orang yang disebabkan amal ibadahnya banyak,
maka menyebabkan dia sombong. Iblis itu yang boleh dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu sebab sombong juga. Sombong dengan Adam. Apa yang menyebabkan iblis tak mau sujud kepada Adam? Disebabkan tak sama taraf penciptaan Adam daripada tanah, manakala dia kata dia daripada api. Kan? Aku ni lebih baik daripada dia. Iblis kata. Aku diciptakan daripada api, manakala Adam diciptakan daripada tanah. Jadi Allah Ta'ala suruh tunduk hormat kepada Nabi Adam, maka iblis tak mau. Takabur dia, sombong dia, maka menyebabkan dia dilaknat hingga ke hari kiamat. Tu. Ingat sikit. Sombong ni jangan biar bersarang dalam diri kita. Kerana akhir kesudahan kita apa dia? Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran, fabi samaswal mutakabbirin, sejahat-jahat tempat duduk ataupun yang tempat yang telah disediakan, yang telah ditetapkan oleh orang yang takabur, orang yang membesarkan dirinya, ialah api neraka Jahannam. Itulah tempat yang selayaknya, yang sepatutnya, yang sesuai, yang cukup-cukup selesa kita sediakan, Allah sediakan kepada orang yang takabur, orang yang membesarkan dirinya di hadapan orang lain. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada bersifat dengan sifat yang tersebut. Sebab sifat ketinggian ataupun takabur ni adalah sifat yang selayaknya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat Allah. Kita duk ambil sifat Allah letak kat diri kita. Mana boleh? Apa punca? Apa sebab yang kita nak ambil sifat Allah tu letak kat kita? Sifat ketinggian ni sifat Allah. Kemuliaan yang sebenar ni, kemuliaan yang sempurna ni adalah sifat Allah. Kita ambil letak dekat diri kita makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk yang menerima limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rampas pakaian Allah, kita rampas selendang Allah. Tak patut kan? Khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pakaian Allah. Pakaian yang khusus untuk yang di-Pertuan Agong, kita ambil pakai. Salah tak salah? Agak-agak kena apa? Kena kecam. Satu Malaysia kecam kita. Kan? Maka keluarlah ata-ata yang mendakwa kita, yang menyebabkan kita diperosok masuk dalam penjara. Sebab pakaian lah. Pakaian yang khusus untuk yang di-Pertuan Agong, kita ambil pakai. Dia buat pre-wedding lah. Dia buat majlis kahwin kita, buat sambut hari jadi kan. Pakai pakaian khusus yang diperuntukkan pada yang di-Pertuan Agong. Mana boleh? Tak boleh. Salah. Ini pakaian Allah. Sifat ketinggian, besar diri ni sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk ke Allah Subhanahu Wa Taala, sifat tu sifat kesempurnaan. Selayaknya bagi Allah sebab Allah yang menciptakan segalanya. Layaklah. Kita ni diciptakan daripada tak ada kepada ada. Tak ada apa kita ni hakikat dah. Tak ada apa. Bila Allah Ta'ala bagi, kita rampah, ambil sifat yang sepatutnya khusus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ambil letak kat diri kita. Dia bukan jadi sifat kemuliaan, tetapi dia menjadi sifat kecelaan, menjadi maksiat yang tersembunyi yang ada dalam diri seseorang. Tu. Sebab itulah sebaik-baik tempat untuk orang yang seperti ini adalah neraka Jahannam. Jangan nanti banyak sifat takabur ni, jangan nanti banyak. Ada besar biji sawi juga lah. Kecil lah tu. Biji sawi tu nak menggambarkan kepada kita kecil macam tu pun. Kalau ada takabur dalam diri kita, maka kita tidak akan boleh masuk lagi ke dalam syurga. Tak masuk syurga.
kalau ada rasa besar diri sebesar biji sawi dalam hati kita. Tak masuk syurga. Tu kita kata jangan sampai berjangkit ataupun lekat berbenih dalam hati kita sifat takabur. Kita cukup bimbang, kita takut sebab benda tak nampak. Kalau nampak boleh apa? Kutih-kutih buang, boleh repih buang. Ini benda tak nampak. Dalam hadis sahabat berlagu tu, kalau ada sebesar biji sawi saja sifat takabur dalam hati seseorang, maka tidak akan masuk syurga dah. Tu. Dia ada 3 jenis kekejian yang melanda orang yang bersifat takabur. Yang pertama dia kata kita ni kenapa kita keji? Karena kita merebut sifat Allah, macam saya kata tadi. Sifat ketinggian, sifat kemuliaan yang hakiki itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat membesarkan diri ni sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ambil letak dekat diri kita, maka itu adalah satu perkara yang keji. Yang kedua, kerana kita mengingkari. Kerana kita mengingkari. Dan juga kita menghinakan orang lain. Kekejian yang kedua disebabkan kita mengingkari bahawa sifat membesarkan diri ini selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingkar dengan kita ambil letak dekat diri kita. Dan kita memandang rendah, memandang hina kepada orang lain. Itu adalah sifat yang keji. Dan yang ketiganya disebabkan kita meninggalkan sifat-sifat mahmudah yang lain. Sifat-sifat terpuji yang lain akan hilang daripada diri kita dengan sebab kita dijangkiti sifat membesarkan diri ataupun takbur ni. Bila takbur, orang tegur tak pakai dah. Nampak? Teguran orang sungguh pun baik untuk kebaikan kita dunia, untuk kebaikan akhirat kita, kita tak boleh nak terima dah. Sebab apa? Sebab kita duk tengok orang rendah pada kita. Hang pengikut sikit, berapa orang nak tegur aku? Aku ni pengikut jutaan orang. Tu. Maka tak boleh terima nasihat orang. Bahkan kalau dia nak tegur orang pun, tegur dengan penuh kesombongan. Kan? Hang YB ke aku YB? Lo ni siapa YB? Hang YB ke aku YB? Tu. Hilang sifat menghormati orang. Cakap dengan orang dengan nada yang sombong. Tak ada lagi dah merendah diri. Sifat merendah diri itu tak ada dah dalam diri dah. Hilang dah merendah diri itu. Baik. Tidak ada lagi lemah lembut dalam percakapan. Nada pun dah lain. Nada percakapan pun dah lain. Baru kaya sikit, baru ada jawatan sikit, nada percakapan dah lain. Cara layanan kepada orang bawahan pun dah lain. Tu. Hilang sifat-sifat terpuji yang sepatutnya diterapkan dalam diri dah. Na'udzubillah. 3 jenis kekejian tu. Pertama, mengambil sifat Allah. Rebut sifat Allah. Yang kedua, dikata kita mengingkari dan juga menghinakan orang lain. Yang ketiga dah, kekejian yang disebabkan oleh takabur ini apabila kita hilang dah dalam hati kita, dalam diri kita sifat-sifat yang terpuji yang lain. Disebabkan kita sudah dijangkiti dan juga diresapi oleh sifat takabur. Cukup besar dia punya natijah ataupun kesan kepada diri seseorang kerana sifat ini saja. Kerana sifat ini saja. Asa besar diri banding orang lain. Jadi tak dapat tidak, cara kita nak buang, cara kita nak hindari ataupun ubat yang boleh menyembuhkan, yang boleh menghilangkan sifat takabur ini ialah dengan cara kita mengamalkan tawaduk dan juga merendah diri.
kena ajak latih diri ni bersifat rendah diri. Kita kena sedarkan diri. Kalau kena kat orang, kita nak bantu dia macam mana? Kita kena sedarkan pada orang tersebut asal kejadian dia. Asal kejadian dia. Kalau kita tak habaq, hang ni cuba ingat balik. Asal hang dulu daripada mana? Kita ni, asal kejadian kita adalah daripada titisan mani. Tak ada nilai apa pun. Tak ada nilai apa pun. Jijik. Orang tak ambil awak keluar main. Orang tak ambil buat wudu pun tak boleh. Mana ada orang ambil guna apa? Ambil wudu guna air mani. Sebab benda jijik. Benda orang tak tunjuk kat orang. Itu asal kita. Bagaimana kita boleh membesarkan diri di hadapan orang lain sedangkan hakikat kita sama? Semua daripada mani yang hina. Dalam kandungan tak ada apa pun kita. Telinga, mata apa semua anggota tak ada. Hanyalah segumpal darah. Hanyalah segumpal darah. Kemudian daripada darah tu jadi seketul daging. Daging dibaluti tulang belulang. Akhirnya jadilah satu makhluk yang lain, iaitu kita dalam perut mak kita. Itu hakikat kita. Nak kena sedarkan diri kita sendiri macam tu. Supaya kita tak sombong dengan orang. Daripada tak ada apa, taklah bagi satu. Bagi lebih sikit, dah nak sombong dengan orang. Bagi lawa sikit, lupa dah. Kata satu masa, kulit yang tegang tu akan kendur. Tak usah duk ikhtiar lagu mana lah. Kita tak boleh nak lawan kehendak takdir ilahi. Kita boleh buat tahan sak. Penuaan kita ni kita boleh tahan sak dengan teknologi manusia. Teknologi manusia ni setakat mana aja kalau nak banding dengan ketentuan ilahi. Satu masa kita akan hilang juga kecantikan tersebut. Kekuasaan, lama mana kita boleh berkuasa, lama mana orang sokong kita, maka kita berada di tampuk kekuasaan. Bila orang tak sokong kita esok, maka duduklah kita di bawah. Jadi orang kampung biasa, masa tu sedarlah kita siapa yang suka kita, siapa yang tak suka kita. Orang pun tak peduli. Masa kita ketua polis negara, pangkat penuh di badan, mungkin orang takut, orang hormat. Tapi bila kita dah pencen, kita pun duk berkebun macam orang lain jugalah. Buh baju hak pakai api kebun, selisih pergi jalan pun siapa pun tak tabik dah. Siapa pun tak tabik dah. Masa pakai baju saja orang tabik, orang takut. Jumpa di kedai, selisih bau pun orang tak heran. Tu hakikat kita. Lama mana kita nak bertahan dengan kekuasaan. Dan nasab keturunan kita pun nak bangga-banggakan sampai terang mana langsung. Awak kalau hang mati, hang keturunan bangsawan, kalau hang mati tak busuk ah. Hang mati orang letak di rumah. Tanam sebab tu juga. Sungguh pun di tempat yang khusus, tapi tanam dalam tanah juga. Dia tak lapik dengan permaidani. Tanah juga yang akan jadi tilam dia. Tanah juga yang akan jadi tempat letak pipi dia. Dia tak lapik dengan segala kekayaan dia. Tak tanam sekali dengan kereta dia yang dia sayang. Itu hakikat. Hakikat yang perlu kita sedarkan kepada diri kita terutamanya, dan juga kepada mereka yang telah dihinggapi oleh satu sifat kecelaan yang bersembunyi dalam diri, iaitulah sifat takabur. Takut kita lupa. Kita lupa dari mana asal kita, ke mana akhir kesudahan kita. Kita berasal daripada titisan yang hina, kemudian kita mengakhiri kehidupan kita sebagai bangkai yang keji. Hidup sehari-hari kita menanggung najis, bawa taik pimai-pimai, itu pun kita nak sombong dengan manusia. Kalau kita hidup di dunia ni pernah dengan bangga diri, dengan sombong, dengan takabur, tapi akhir kesudahan kita ialah neraka Jahannam,
maka pada ketika itu kita ni tak lebih ataupun lebih hina daripada anjing dan babi. Sampai terang tu lah. Anjing memang orang hina dia, orang keji dah di atas dunia ni. Babi, orang sebut pun orang tak mau. Guna untuk maki orang lah. Kan? Tapi dia di akhirat esok ni, depa jadi tanah, selesai. Kita diseksa dalam neraka. Siapa lagi hina? Anjing babi jadi tanah, habis selesai perbicaraan depa, balas balik hak mana yang duk. Kalau yang ada tanduk dulu ni, dia pergi tanduk kawan dia, Allah Ta'ala bagi balik keadilan di situ, maka jadi tanah. Jadi tanah, selesai. Kita tak selesai. Kita bangga, sombong sangat dengan manusia di atas dunia ni. Akhir kesudahan kita, neraka Jahannam. Kita akan disiksa tanpa henti selama-lamanya. Jadi elok balik, seksa lagi, jadi elok balik, sentiasa menanggung kesesaan. Jadi siapa lebih mulia? Anjing dan babi itu lebih mulia daripada kita di akhirat esok ni. Kalau akhir kesudahan kita, dengan disebabkan kesombongan kita, takabur kita, akhir kesudahan kita neraka Jahannam, maka kita ini tak lebih mulia daripada anjing dan babi. Na'udzubillah. Baik. Itu cara kita nak menghindari dia. Apa dia? Kena bersifat dengan rendah diri. Kena latih supaya merendah diri. Duduk di mana kita pun, kekuasaan tinggi mana pun, kena ada rendah diri. Kaya macam mana pun, kena ada rendah diri. Benda ni kena latih. Kena latih supaya kita kekal ataupun tetap berada dalam keadaan sentiasa merendah diri, menyedari hakikat sebenar kita ini daripada mana ke mana akhir kesudahan kita. Kalau nak lebih mulia ataupun nak lebih hina daripada anjing dan babi, ambillah sifat-sifat terkeji ni, letak dalam diri kita. Sombonglah, teruslah sombong dengan manusia kalau dah rasa hebat sangat. Kalau esok mati, jenazah tak busuk, sombonglah. Sombong. Tapi kalau esok mati, tak ada 2 hari orang kena tanam dah. Secepat mungkin orang nak tanam, takut busuk. Jadi duk bangga apa sangat? Kan? Duk bangga apa sangat? Kita mati pun kita tak boleh nak urus diri sendiri. Bangga dengan orang. Duk bangga dengan orang. Baik. Wallahu alam. Habis. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti. Dalam bab yang ke-7, iaitu pada menyatakan riya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ambil i'tibar, ambil pengajaran daripada perkongsian kita, supaya kita dapat kekalkan hati kita bersih daripada dijangkiti sifat-sifat yang tercela ini, dengan kita menggantikan dengan sifat-sifat yang terpuji. Kekallah merendah diri di hadapan siapa pun. Biarlah darjat kita terang mana pun, kalau kita kekal merendah diri, tidak akan hilang kemuliaan yang Allah Ta'ala letakkan pada kita. Tak akan hilang kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Bahkan Allah Ta'ala angkat darjat kita di hadapan manusia dengan sebab kita sentiasa merendah diri. Wallahu a'lam. Baik. Sikit lagi lah. Panas sikit lah. Kita sikit lagi, kita tengok hadis sikit. Kemudian insyaAllah kita bolehlah beransur-ansur untuk buat aktiviti yang lain hari Jumaat ni. Baik, kita tengok masih ke hadis jilid yang pertama, pada tajuk fasal yang pertama, keadaan seseorang ketika sampai ajal maut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin.
Pasal yang pertama, keadaan seseorang ketika sampai ajal mautnya. Kalau saya ni muka surat 280. Kalau yang cetakan ni lah. Tu. Sebelah ada tu. 281. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Sambung. Hakikat ini diterangkan oleh hadis-hadis yang berikut. Kita berhenti kat situ. Hari tu kita dah habaq dah. Maut, kata maut tu apa dia? Iaitulah satu penderitaan yang dialami oleh roh dalam keadaan tertentu pada masa dia nak meninggalkan jasad. Penderitaan kesakitan ni dirasai oleh roh. Roh yang rasa. Dia rasa sekadar mana yang dapat dirasai dia. Kalau macam kita terkepit jari, maka kesakitan tu kita boleh rasalah. Disebabkan roh yang ada dalam badan kita. Tu baru sikit, baru sebahagian kecil daripada roh kita merasai kesakitan. Ini kesakitan mati ni akan dirasai oleh keseluruhan roh yang ada dalam jasad kita. Aksiden, patah kaki, putus kaki, kena tindih ke, sekerat badan, sakit, penderitaannya cukup sakit, kita nak bayang pun kita tak boleh dah, tak sanggup dah. Itu baru sikit. Ini mati, roh nak meninggalkan jasad. Jadi penderitaan tu keseluruhan. Macam mana keadaan dia? Baik, kita tengok dalam hadis daripada Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu thumma yaqul Allahumma a'inni 'ala munkaratil maut atau sakaratil maut. At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadis 56. Hadis ini daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda hampir wafat, dan di sisinya ada sebuah bijana berisi air, dan baginda masukkan tangannya ke dalam bijana itu, lalu menyapu mukanya. Sesudah itu baginda berdoa, ya Tuhanku, berilah aku pertolongan terhadap penderitaan maut atau sakaratul maut yang sedang aku hadapi ini. Hadis yang ke-56. Kita baca dulu. Kita tengok uraian dah. Itu hadis yang ke-56. Sayyidatina Aisyah menceritakan perihal ataupun keadaan Nabi SAW apabila Nabi SAW berada di ambang sakaratul maut. Panjang cerita tentang ni. Baik. Hadis yang ke-57. Wa anha aidan dan darinya, dan ini dari Aisyah juga. Hadis yang ke-57 ini juga daripada Sayyidatina Aisyah. Wa anha aidan qalat ma aghabtu ahadan bihawni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At-Tirmizi wa Nasa'i. Dan dari Aisyah juga, katanya, aku tidak memandang elok atau merasa iri hati kepada siapa pun dengan sebab mudah dan ringannya sakaratul maut yang dialaminya, sesudah aku melihat kesukaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasa'i. Dan lagi satu hadis, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rabba tabaraka wa ta'ala yaqul wa 'izzati wa jalali la ukhriju ahadan minad dunya uridu aghfiru lahu hatta astawfi kulla khati'atin fi 'unuqihi bisaqmin
fi badanihi wa yaqtarin fi rizqihi. Dan hadis ini daripada Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan yang maha suci dan maha tinggi berfirman, demi kemuliaan dan kebesaranku, aku tidak akan mengeluarkan dari dunia, yakni mematikan seseorang yang aku hendak mengampunkan dosanya sehingga aku sempurnakan balasan tiap-tiap kesalahan yang ditanggungnya dengan ditimpakan penyakit pada badannya dan kepicikan pada rezekinya. Baik, sekarang kita tengok uraian. Uraian dia ada pada muka surat 285. 3 hadis yang kita baca tu rujuk muka surat 285. Kita tak boleh nak baca hadis, nak hurai terus ikut kefahaman kita, takut tersasar daripada kehendak yang sebenar. Jadi kita tengok uraian. Hadis 56 yang Aisyah cerita tentang keadaan Nabi SAW bila berada di ambang sakaratul maut. Sebenarnya sebelah Nabi itu ada satu bekah yang Nabi guna untuk sejukkan badan dia. Kemudian dalam hadis 57 Aisyah cerita dia tak berasa senang, tak berasa iri hati dengan sebab orang lain lihat orang lain ringan pada saat sakaratul maut sesudah dia melihat bagaimana Nabi SAW sendiri menghadapi sakaratul maut. Dan hadis 58 daripada Anas, mana Anas cerita Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan pembalasan pada seseorang hamba dia saat sakaratul maut, sekiranya ada lagi perkara-perkara yang tak selesai semasa hidup dah. Tu. Baik, kita tengok hadis yang ke-56, 57 dan 58 yang tersebut menerangkan bahawa sakaratul maut adalah satu keadaan yang tetap akan ditempuh oleh setiap orang apabila sampai ajalnya yang telah ditentukan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Jadi bila mati itu saja yang belum kita ketahui. Hakikatnya dah tertulis pun saat kematian kita tu, di mana kita nak mati, bila kita nak mati. Itu dah tertulis. Masa kita duduk dalam perut lagi. Bukan kata kita keluar baru tulis dah. Masa kita duduk dalam perut mak kita dulu lagi dah tulis dah. Tu. Keadaan yang akan ditempuh oleh semua manusia, semua orang, bila sampai masa yang telah ditetapkan untuk dia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini pasti akan merasai kematian. Bila sampai masa yang ditentukan untuk dia, maka dia akan merasai kematian. Lagu mana, cara tu kita tak tahu. Sebab tu dia kata dengan berbagai-bagai cara yang berat, sukar atau yang mudah dan senang. Sebab itulah bila kita berpeluang melihat orang yang dalam keadaan sakaratul maut, kita tengoklah keadaan di situ. Ada yang kita rasa berat, rasa payah, nyawa nak keluar. Ada yang kita tengok senang, kan? Tak ada tidur bangkit esok tengok tak ada dah. Kita pun tak tahu. Kita rasa senang, kita rasa mudah. Jadi setiap orang ni dia akan mati. Pertama sekali setiap orang akan mati. Bila mati, ikutlah masa yang ditentukan. Dan keadaan mati itulah, ataupun keadaan sakaratul maut itu, ada kalanya berat, sukar, payah, derita. Ada kalanya senang, mudah, lapang, tenang je kita tengok. Itu dia nampak. Walaupun demikian, keadaan sakaratul maut tidaklah menandakan baik atau tidak nasib seseorang selepas matinya. Tapi kita jangan menghukumkan. Ataupun kita tengok keadaan ni, dia ni bagus mati. Nampak tenang, senyum. Belum lagi. Tu bukan tanda seseorang tu
nasib dia macam mana. Oh, dia ni mesti nasib dia baik ni. Tengok kawan tu mati payah tengok tu. Apa hari dah. Apa hari dah duk mengerang tak mati-mati lagi. Apa kali Yasin dah. Kita pun kata oh dia ni na'udzubillah dah. Kita tak boleh lagi. Tu bukan lagi tanda nasib seseorang. Tu bukan tanda lagi nasib seseorang tu baik ke, ahli syurga ke, ahli neraka lepas dia mati tu. Belum lagi kita boleh jadikan sebagai kayu ukur. Untuk kita menghukumkan dia tu dengan ahli syurga ataupun neraka. Kita cuma boleh mendoakan yang terbaik untuk dia saja. Tu. Sebab kau kira mati senyum nanti mati baik Tahun 2016 ada seorang birawati. Orang kafir lah. Dia ni birawati ni apa dia kita nak faham. Orang duduk kat gereja perempuan tu. Kan. Dia mati nyakit kanser. Masa hidup dia suka senyum. Memang manis muka. Mati dia pun senyum. Mati dalam keadaan senyum. Kita tengok mati senyum ahli syurga. Syurga pasal apa lah? Dia mati kafir. Cuma mati senyum dulu tu. Kita jangan jadikan sebagai satu tanda untuk kita menentukan nasib dia ni ahli syurga ni. Sebab tu kat orang kafir kita tak boleh ucap orang duk ucap tu rest in peace tu. Kita ucap selamat untuk dia. Rehat dalam keadaan selamat. Tak boleh tu. Kan? Ucap takziah sudah. Ni kadang-kadang orang kita ni dia rajin ucap itu rest in peace. Rehatlah dalam keadaan sejahtera, selamat. Selamat apa dia kafir? Habis aku tengok dia mati senyum. Itu senyum tu bukan tanda. Kan? Allah nak selesaikan balasan dia takat tu. Sehingga sakaratul maut. Kerana bila dia mati, dia derhaka kepada Allah SWT. Kalau derhaka tempat dia bukannya dalam syurga. Kalau bukan dalam syurga, mana boleh kita kata selamat dekat dia. Nabi SAW pun Allah Ta'ala tegur pak saudara dia sendiri mati dalam keadaan bukan Islam. Nabi tak boleh mendoakan kesejahteraan untuk dia. Apatah lagi orang kafir yang lain. Tambah sehari dua ni tak selesai lagi kot kisah pelakon Siam mati kan. Orang Malaysia yang banyak tak tahulah makcik-makcik tahu ke tak. Tapi kalau hak tak makcik ni habis dia siasat habis. Dia pula siasat. Polis nak siasat semula hasil siasatan dia. Tu dia. Lepas tu pakai ucap rest in peace, rest in peace. Peace main mana dia kafir. Kan? Memanglah dia mati orang bunuh ke orang inaya kan. Tapi selesai takat tu lah. Tapi kita ni boleh ucap takziah lah. Boleh ucap takziah tapi tak boleh ucap selamat. Macam mana dia nak selamat? Kan? Kalaulah mati senyum, mati tenang apa semua tu ukuran dia. Ni Aisyah cerita. Kan? Nabi rasa penderitaan, rasa sakit. Tapi bukan tanda Allah Ta'ala nak hinakan Nabi. Nabi kekasih Allah. Allah nak mengangkat darjat Nabi SAW. Saat sakaratul maut ni Nabi SAW ni. Sebab tu yang Syekh kata ada bekah. Bekah yang Nabi guna untuk sejukkan badan dia. Peluh Nabi, lap peluh. Letak dalam bekah. Ambil ayak, celup, sapu kat badan. Nak bagi sejuk. Masa Nabi SAW pada diambang sakaratul maut. Sebab tu Aisyah kata dia tak cemburu kalau orang tu mati tenang. Dia tak susah hati. Kalau orang tu tengok seseorang tu mati sukar, payah. Rasa sakit, nampak sakit mati tu. Dia duk alami tu. Aisyah kata, sebab apa? Sebab tu bukan tanda. Dia sendiri tengok Nabi SAW bila menghadapi sakaratul maut, Nabi sendiri pun rasa sukar. Apatah lagi kita. Apatah lagi kita ni. Tu. Dan tu bukanlah sebagai kita nak menentukan nasib dia selepas mati. Bukan dari segi cara dia mati tu. Kita cuma boleh, kalau orang Islam, kita cuma boleh mendoakan kebaikan untuk dia. Nabi SAW nak wafat, malaikat maut minta izin. Malaikat maut ni bukan jenis minta izin. Tak ada lagi kita dengar cerita. Kan? Kawan-kawan kita mati malaikat maut mai habaq tu. Hari ni boleh ikut ambil nyawa kan.
boleh lagi nak ambil nyawa tak? Malaikat maut tak akan minta izin dah. Sebelum dan selepas peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat maut minta izin. Allah Subhanahu wa taala sampaikan salam. Tu. Malaikat maut mai habaq dekat Nabi, mai habaq kat Nabi. Rasulullah. Boleh lagi nak ambil nyawa ni. Kalau nak masa, renggang masa, aku akan beri masa. Tu Nabi yang diminta izin oleh malaikat maut untuk ambil nyawa pun rasa kesakitan mati. Apatah lagi kita. Apatah lagi kita. Baik. Kerana dari maksud hadis-hadis yang tersebut dapat difaham bahawa susah sukar yang terdapat pada sakaratul maut itu memang ada hikmahnya. Ada hikmah. Kalau orang-orang yang baik, kita lihat kesukaran, kesakitan yang dirasai pada ketika sakaratul maut, Allah Ta'ala nak sempurnakan. Allah Ta'ala nak sempurnakan dia punya kemuliaan. Allah Ta'ala nak angkat darjat dia. Kalau kita orang yang ada dosa juga, kebaikan pun ada, mati kita susah, Allah Ta'ala nak kafarah kan kita dikala kita sakaratul maut, sebagai kifarah kat kita. Boleh jadi sebagai kifarah dekat kita, nak hapuskan lagi sakit baki dosa-dosa yang ada pada kita. Allah Ta'ala bagi sakit kat kita lama supaya kita redha dengan kesakitan tu, maka kita dapat kebajikan, dapat kebaikan dengan sebab kita terima ujian kesakitan sebelum kita menghadapi kematian. Tu. Apa hikmah dah? Iaitu boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala hendak membersihkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang itu, atau hendak menggandakan pahala dan meninggikan darjat dah. Tu. Sebab tu kita tak boleh nak hukum. Tengok dia ni bagus masa hidup tu, tengok mati payah ni. Ada benda apa dia buat tak kena apa, kita tak tahu. Pakat duk pi bicara lagu tu pula. Tak boleh. Sebab hikmah dia kita tak tahu. Kita kena mendoakan kebaikan dia untuk dia. Sebab tu lepas mayat-mayat tu, orang tanya lagu tu, apa yang kamu nak kata pada ini mayat? Kan? Semua kena jawab baik. Mudah-mudahan baik. Mendoakan dia. Kan? Sebab kesalahan dia dengan Allah tu kan, kesalahan dia apa-apa yang kita mana nak tahu. Allah Ta'ala dah balas masa sakaratul maut dia. Kan? Tu. Sebab tu dia kata boleh jadi Allah Ta'ala nak bersihkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, sama ada kita tahu ke kita tak tahu kan, di belakang kita. Di dunia ni Allah Ta'ala tutup, tapi Allah Ta'ala balas masa sakaratul maut. Allah Ta'ala nak bersihkan dia. Jadi bagi sukar, biar dia rasa penderitaan sakaratul maut. Bila dia mati, bersih dah dia. Itu. Ataupun orang yang baik, rasa sukar pada sakaratul maut, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah. Tujuan apa? Allah Ta'ala nak gandakan pahala untuk dia. Allah Ta'ala nak tinggikan darjat dia. Orang-orang soleh mati. Tahun lepas, tuan guru yang mati aksiden tu, kereta dia terbakar. Keadaan dia wallahu alam, kita pun tak tahu. Kan? Orang baik balik daripada mengajar ilmu, Allah Ta'ala nak angkat darjat dia. Allah Ta'ala nak gandakan pahala dia. Tu. Kita tak boleh kata mati terbakar. Tak boleh, jangan cepat. Kita sendiri kita tak tahu lagu mana. Oleh itu tidaklah benar anggapan setengah orang yang menyangka bahawa beratnya sakaratul maut itu menandakan kemurkaan Tuhan dan ringannya pula menandakan keredaan Tuhan. Jangan. Tak betul kita duk sangka lagu tu. Kalau ikut logiknya, mati senyum ni bagus ya. Kan? Habis tu Birawati ni sepanjang hidup dia ajak orang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mati senyum pula. Allah Ta'ala nak balas dekat dunia saja orang kafir ni. Sebab tu orang kafir ni umur panjang, kaya, lagi dia maksiat, lagi dia duk tolong orang, kan? Lagi kaya. Dia bagi derma, dia bagi sumbangan, bagi duit untuk beli kapet masjid apa, kan?
Atau dia boleh masuk syurga dapat balas? Tak. Allah Ta'ala balas dekat dunia. Allah Ta'ala balas dekat dunia. Sebab nikmat yang besar-besar ni memang Allah Ta'ala bagi semua. Allah kan Maha Pemurah. Dia bagi semua. Hamba maksiat pun dia bagi. Hamba taat pun dia bagi. Tapi untuk orang yang maksiat, orang yang kafir, yang derhaka kepada Allah SWT, semua diselesaikan balasan dia kat dunia. Tak ada berhutang dah. Akhirat esok tempat dia terima siksaan saja. Tak ada dah kebaikan untuk dia. Allah Ta'ala bagi kat dunia. Satu era lah. Orang kafir kaya ke apa pun. Orang kafir yang bagus, yang kaya, umur panjang, tak mati-mati. Allah Ta'ala nak bagi ke dia. Nak selesaikan balasan dia dekat dunia saja. Dengan sifat pemurah Allah SWT, maka dia bagi semua. Tu. Adapun kasih sayang Allah hanya tertentu kepada hambanya yang bertakwa, beramal soleh saja. Tu. Dan kesempurnaan balasannya di akhirat. Baca Al-Quran kata, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ni. Hidup dunia ni gimana mewah pun tak boleh nak dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang lebih baik. Baik, habis. Sebab itulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak merasa iri hati kepada seseorang dengan sebab senang keadaannya ketika ia mengalami sakaratul maut. Setelah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengalami sakaratul maut dengan keadaan yang agak sukar. Nabi doa. Doa bukan untuk dia saja. Nabi doa Allah Ta'ala ringankan sakaratul maut dia, dan Nabi doa Allah Ta'ala ringankan untuk umat dia, untuk kita. Nabi SAW ni sampai takat tu, sampai dalam keadaan sakaratul maut masih lagi ingat kepada umat dia. Kita nak selawat pun kira kan. Nabi ingat kat kita. Nabi hari-hari doa kita. Masa hayat dia Nabi hari-hari doa. Doa tu bila Nabi sebut kepada Aisyah, dia rasa seronok tu, rasa macam nak terbang. Nabi kata doa yang sama juga aku doakan kepada umat. Hari-hari Nabi doa. Sebab itulah Nabi SAW bila sakaratul maut, tentang umat ni dia ingat. Bila dia rasa penderitaan sakit nak mati ni, ada kata 20 kali ganda, ada kata 70 kali ganda, sakit dia macam tusukan pedang ditikam dalam badan kita, kesakitan dia sungguh pun saat macam tu, Nabi tetap doa lagi dekat kita sebagai umat ni, minta Allah Ta'ala ringankan sakaratul maut kepada umat dia. Boleh tengok kisah kewafatan baginda Nabi SAW. Sebab tu Aisyah kata dia tak rasa iri hati kalau orang lain mati senang dan sebagainya. Sebab tu bukan tanda mulia dan hinanya seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia sendiri berada di sisi Rasulullah SAW, boleh tengok keadaan Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut yang agak sukar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak sempurnakan kemuliaan dan ketinggian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, apabila seseorang mukmin masih menanggung sedikit dari dosa-dosa yang tidak dihapuskan oleh amalan baiknya, Allah akan menjadikannya menderita susah sukar sakaratul maut, supaya ia dengan penderitaan yang demikian dapat mencapai tingkatan martabatnya dalam syurga. Tu Sayyidina Umar, sahabat kanan Rasulullah SAW, salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga dan juga merupakan Amirul Mukminin. Dia kata macam tu. Kalau seseorang tu masih lagi rasa ada lagi bawa dalam diri dia tu dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak dihapuskan oleh amal kebajikan dah. Dia sampai dah masa dah. Dia tak boleh dah nak amal kebajikan sebab mati. Sebab nak mati, dia tak boleh nak bersedekah dah. Dia tak boleh nak baca Quran dah. Dia tak boleh nak pergi masjid berjemaah dah.
dia tak boleh nak menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu. Tapi ada lagi kesalahan dia yang belum terhapus oleh amal kebajikan dia. Sebab innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan ini, amal-amal kebajikan ini menutup segala kejahatan. Tapi bila berada di ambang sakaratul maut, macam mana nak pergi masjid? Masa bila nak pergi, nak bersedekah? Masa bila nak keluarkan harta untuk pergi sedekah? Sebanyak mungkin. Tu nampak dah kesalahan ada lagi. Sebab itulah Sayyidina Umar kata, kalau ada lagi, Allah akan jadikan dia rasa sedikit penderitaan, sukar menghadapi sakaratul maut. Supaya apa? Supaya dengan penderitaan sakaratul maut itu, dia dapat dibersihkan daripada dosa-dosa, maka dia dapat mencapai tingkatan dan martabat dia di dalam dan syurga. Tu boleh masuk syurga dengan sebab kejahatan yang masih tersisa itu Allah Ta'ala gantikan dengan dia rasa penderitaan, kesakitan menghadapi sakaratul maut. Baik. Adapun orang yang kafir pula, orang kafir macam mana pula? Apabila ia melakukan satu perkara yang baik di dunia, maka Tuhan memudahkan dia menghadapi sakaratul maut, supaya dengan itu dapat ia menerima balasan kebaikannya di dunia. Takat dunia saja. Orang kafir sebahagiannya Allah Ta'ala mudahkan dia hadapi sakaratul maut. Sebab apa? Sebab dia buat baik. Dia kafir, dia derhaka kepada Allah. Kita boleh nak kata dia baik. Orang derhaka kepada Allah ni bukan orang yang baik. Tapi dari pandangan manusia, dia ni baik. Sebab apa? Dia suka tolong. Kalau ada orang susah, dia yang kutik derma pergi tolong bantu. Dia bagi harta dia. Masa banjir, dia keluar harta dia pergi bantu orang. Dia bawa ambulan pergi hantar orang. Orang Islam mati, dia yang sediakan ambulan percuma, hantar pergi. Tolong urus, tolong bayar bil-bil hospital. Yang mati tu orang Islam. Hak urus ni orang kafir. Dia guna duit dia cari derma. Dia buat benda baik. Allah Ta'ala sempurnakan kebaikan dia tu takat sakaratul maut dia. Sebab di akhirat tak ada dah kebaikan untuk orang yang derhaka kepada Allah ni, tak ada. Allah sempurnakan. Last sekali nak sempurnakan macam mana? Bagi dia rasa mudah menghadapi sakaratul maut. Rasa ringan, tengok tenang, mati, muka pun relax kan. Sedangkan dia kafir. Tu kita pernah tengok orang yang Islam yang menghadapi sakaratul maut dia susah. Itu bukan ukuran. Itu bukan ukuran. Sebab Allah Ta'ala bagi orang kafir ni, dia terima balasan kebaikan tu takat dunia. Bagi selesai di dunia. Supaya akhirat tak ada tuntutan dah. Kebaikan dia tak ada tuntutan dah. Di akhirat tempat dia menerima siksaan. Kemudian ia terus ke neraka pada hari akhirat. Akhirat masuk neraka. Kita tak boleh dah nak kata ada lagi kebaikan dia buat lu, tak belah. Tak ada. Selesai takat sakaratul maut. Selesai takat sakaratul maut. Baik. Sikit lagi. Menurut huraian alim ulama. Ni para ulama memberi huraian kepada kita untuk kita lebih faham, lebih jelas keadaan sakaratul maut seseorang bukanlah penanda aras ataupun kayu ukur untuk kita menentukan nasib dia selepas dia mati. Tuhan menjadikan nabi-nabi dan wali-walinya menderita susah, sukar, sakaratul maut hanya untuk menambahkan ketinggian darjat mereka. Jangan kita salah faham. Jangan kita buruk sangka dengan nabi-nabiullah, dengan wali-waliullah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang beramal sepanjang hidupnya dengan amalan-amalan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi tinggalkan semua depa kutip buat amal semua. Ajak kepada kita. Orang awam ni ajak kepada kita tinggal kitab-kitab khazanah mereka. Kalau kita tengok mereka merasa sedikit kesukaran dalam menghadapi sakaratul maut, itu adalah tidak lain tidak bukan hanya untuk menambahkan ketinggian darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu orang
orang yang baik, orang-orang yang amal kebajikan dia dah banyak dah melebihi amal kejahatan dah. Para nabi, para rasul tak ada langsung kejahatan, tak ada langsung dosa, mereka ni maksum. Jadi tidak lain tidak bukan nak tambah darjat, nak tambah ketinggian dan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang Islam yang dikenakan mereka mengalami susah sakaratul maut ni adalah menjadi kifarah. Kita orang Islam yang ada baik buat juga, dosa pun kena juga kita ni. Ada lagi dosa-dosa kita tak terhapus lagi dengan amalan kebajikan kita. Lagu mana pula kalau kita menghadapi sukar sakaratul maut? Dia kata di sini adalah menjadi kafarah. Apa dia kafarah? Penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa ataupun balasan siksa terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Allah Ta'ala bagi siap-siap penderitaan dia masa tu supaya apa? Esok lepas kita mati esok ni tak teruk. Kalau pun kena lagi, tak terhapus lagi dengan sebab sakaratul maut, masih lagi ada siksaan yang perlu kita terima, tak teruk. Tapi tak teruk pun siksa akhirat ni tak teruk, hak kata tak teruk tu lagu mana? Pakai kasut daripada neraka, otak mendidih, tak teruk lagu mana? Kurang sikit. Tapi tetap kita tak boleh nak hadapi. Sebagai kifarah, kalau kita yang ada dosa lagi, pahala pun ada, kebajikan pun ada, tapi dosa pun ada juga, maka satu sebagai penghapus dosa dan satu lagi sebagai sesaan. Sesaan untuk kita. Dalam pada itu tiap-tiap seseorang dalam menghadapi sakaratul maut dikehendaki mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh serta berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan kepadanya semasa ia mengalami penderitaan itu. Sebab itulah masa orang duk sakaratul maut jangan bising. Adik-beradik balik itu kalau boleh terseduk himpun ramai-ramai bergelak ketawa menyembang dalam rumah tu. Kalau balik nak tolong pi baca Yasin ke, duduk tepi kepala ajak mengucap ke, tak apa. Hak lain-lain yang tak terlibat yang lain tu kalau boleh duduk tan lain lah. Lagi dia bising duk, kalau nak masak makan minum bising kot dapur. Yang kawan ni duk serabut menghadapi sakaratul maut. Yang ni cukup-cukup dipesan. Jangan duk kalut nak tanya makan minum lagi. Kita suat ayak dia pun dia tak boleh telan dah. Pi ajak mengucap saja. Bukan kita minta dia mati, biar kalimah tu yang sentiasa bermain dalam fikiran dia. Dia serabut ni. Depan dia tu dah dibentangkan dah. Segala dosa dan juga kesalahan dia. Kita duk pi serabut lagi, duk menyembang bergelak ketawa di ruang tamu depan tu. Kalau makan minum, kau ni jerit suruh beli sayur, kau ni kata Maggi tak cukup, kau ni kata ayak tak ada, pergi beli air. Yang kawan tu. Jangan. Masa ni kena bagi ingat kat Allah dia. Sebab itulah pi telinga dia baca Yasin, pi kat telinga dia baca kalimah tauhid supaya tak putus. Biar dia dengar yang tu saja. Jangan bagi dengar benda lain. Doa supaya Allah Ta'ala bagi pertolongan akhir kesudahan yang baik. Walaupun kita nampak zahirnya penderitaan sakaratul maut, tapi penderitaan itu menghapuskan dosa dia. Penderitaan itu mengurangkan sesaan dia. Kita pakat beringat elok-elok dalam bab menghadapi sakaratul maut ni, dan kita sendiri pun sentiasalah tetapkan hati diri kita, minta Allah Ta'ala kekalkan kita di atas landasan kebaikan. Jangan pernah kita tinggal kebaikan. Kita takut kita dah buat baik dah, satu masa sikit saja kita lalai buat kesalahan, kita takut masa tu Allah Ta'ala tarik nyawa kita. Wal'iyyazubillah lah. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada bacaan hadis sebentar tadi.
insya-Allah. Baik. Seterusnya hadis 59 dan juga 60. Baik, kita tengok balik hadis. Tadi kita baca 56, 57, 58. Tengok hadis yang ke-59 dan 60 pula. Wa an Anasin radhiyallahu anhu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi baik, wallahu alam. Insyaallah doa umur panjang kita dapat bertemu dan juga dapat berkongsi lagi pada perjumpaan berikutnya. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karma warzuqi kulla halalan daima wa akhilla anqiya 'ala man huza bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir bi ridha minkal 'uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tinana rasulal manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullahi ta'shal mustafa man ila haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnati shifa wa ala alil kirami syarafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa-siapa nak bagi sumbangan boleh tu tabung selera.